BDS di Park Slope, tuntutan untuk accountability oleh The New York Times. Dan bagaimana untuk mengganggu ekosistem antarabangsa yang menyuburkan budaya, kebangkitan fitnah, intimidasi, diskriminasi, dan antisemitisme. Kami meneroka respons undang-undang baharu terhadap ancaman itu. Saya Elana Mazel Diamond, dan ini adalah Basic Law. Jadi selamat kembali ke rancangan ini, Mark. Terima kasih banyak kerana berada di sini. Terima kasih kerana menjemput saya. Memang sentiasa satu penghormatan. Jadi pada 29 Mei, NJAC, mewakili pemegang saham institusi, The New York Times, telah mengeluarkan surat tuntutan rasmi kepada syarikat itu. Sekarang, semua ini berkaitan dengan ruangan Christoph, sudah tentu, menuduh pasukan keselamatan Israel mendera tahanan Palestin dengan cara yang mengerikan. Termasuk sehingga penggunaan anjing untuk pelbagai jenis serangan seksual, yang mana, sudah tentu, bukan saja fitnah, tetapi juga tidak masuk akal. Anda bukan menyasarkan wartawan, Anda bukan menyasarkan editor. Anda mempunyai teori yang berbeza tentang kes ini. Dan memandangkan dalam episod lepas, saya sebenarnya bercakap dengan Alan Dershowitz tentang betapa sukarnya untuk menyaman kerana perlindungan pindaan pertama. Saya benar-benar berminat untuk memahami apa yang cuba dilakukan oleh kes ini, atau sekurang-kurangnya apa yang cuba dicapai oleh surat ini, dan bagaimana ia tidak bertembung dengan piawaian perlindungan kebebasan bersuara dalam media yang sangat tinggi ini. Sudah tentu, Profesor Dershowitz memang betul tentang satu perkara, iaitu kes fitnah tradisional di Amerika Syarikat terhadap akhbar utama memang sukar, terutamanya apabila sasaran itu adalah rakyat Israel atau pegawai Israel, kerana entiti kerajaan biasanya tidak boleh menyaman atas fitnah. Pindaan pertama mewujudkan satu piawaian yang sangat tinggi. Tetapi, itu bukan satu-satunya persoalan undang-undang di sini. Soalan yang kita tanya bukanlah sama ada Israel boleh menyaman The Times atas fitnah atau fitnah bertulis. Soalannya ialah, adakah New York Times mengikuti prosedur risiko, editorial, pematuhan dan takbir urus mereka sendiri sebelum menerbitkan dan kemudian berkeras mempertahankan satu artikel yang membuat tuduhan yang sangat berat, betul? The Times bukan sekadar sebuah akhbar, ia adalah sebuah syarikat awam. Ia memberitahu para pemegang saham berulang kali dalam pemfailan SEC bahawa kredibiliti dan kepercayaan sebenarnya adalah aset teras mereka. Jadi apabila ia menerbitkan sesuatu yang begitu sensasi, terutamanya mengenai subjek yang melibatkan risiko reputasi, undang-undang, perniagaan, risiko yang jelas, para pemegang saham berhak untuk bertanya sama ada lembaga pengarah dan pengurusan benar-benar menjalankan tugas yang mereka janji akan lakukan. Jadi ini bukan jalan pintas untuk mengelak pindaan pertama. Ia adalah persoalan yang berbeza. Ia adalah satu mekanisme accountability di bawah undang-undang korporat. Kami tidak meminta mahkamah untuk lebih jelas untuk memutuskan sama ada Politik Times itu baik atau buruk. Kami hanya bertanya sama ada syarikat itu mengikuti peraturannya sendiri sebelum mempertaruhkan kredibilitinya, reputasinya, dan nilai pemegang sahamnya. Boleh awak jelaskan sedikit lagi tentang maksudnya? Adakah lembaga pengarah akan melihat artikel itu sebelum ia diterbitkan? Atau apa sebenarnya yang cuba awak buktikan berkaitan dengan kes ini? Baiklah, dengar sini, apa yang kami tanya ialah kami nak tahu sama ada semakan sebenar atau sekadar cop detah, betul? Adakah mereka benar-benar menguji asas fakta? Adakah mereka menilai kebolehpercayaan sumber? Awak tahu, bila bekas Perdana Menteri keluar dan kata, kata-kata saya telah disalah tafsir, saya tak tahu adakah mereka pertimbangkan risiko undang-undang dan reputasi? Mereka gunakan piawaian yang sama seperti yang mereka dakwa gunakan dalam laporan berisiko tinggi biasa mereka. Adakah sesiapa membawa persoalan-persoalan ini kepada pihak perundangan atau kepada kepimpinan editorial kanan atau kepada lembaga pengarah? Soalan-soalan seperti itu. Jadi awak telah meminta buku dan rekod, proceeding, dasar-dasar. Baiklah, soalan pertama ialah, adakah awak fikir awak akan mendapat maklum balas yang positif dan benar-benar akan menerima bahan-bahan tersebut? Tetapi soalan kedua ialah, sama ada itu berlaku atau tidak. Apa yang awak fikir awak akan temui di sana? Itu soalan yang bagus. Jika mereka bijak dan tiada petunjuk bahawa mereka bijak, tetapi jika mereka bijak, mereka akan berikan segala yang kami minta kerana secara teori, mereka sepatutnya tiada apa-apa untuk disembunyikan. Sekarang, ada 3 kemungkinan apabila kita dapat sesuatu. Pertama, The Times mempunyai proses yang serius dan mereka mengikutinya. Bagus. Jika itu benar, tunjukkan sahaja rekod kepada kami. Kemungkinan kedua ialah mereka mempunyai proses yang serius, tetapi mereka mengabaikannya di sini. Itu adalah masalah tadbir urus yang serius. Kemungkinan ketiga ialah mereka sebenarnya tidak mempunyai proses yang bermakna untuk kategori risiko ini di mana-mana. Dan itu juga merupakan masalah tadbir urus yang serius. Sekali lagi, para pemegang saham tidak perlu membuktikan bahawa artikel akhir itu memfitnah sebelum mereka boleh bertanya soalan-soalan ini sama ada fidusiari korporat benar-benar memantau risiko serius yang boleh dijangka.
Jadi kami sangat bertuah kerana Enja anda tahu dalam pasukan kami mempunyai orang seperti Annette Allenbeck, salah seorang profesor sekuriti korporat yang paling penting dan berpengaruh di negara ini. Kami mempunyai penasihat seperti Encik Gary Epstein. Jerry kini sudah bersara, tetapi pada satu ketika, beliau adalah pengerusi amalan korporat dan security global untuk Greenberg Traurig, salah satu firma terbesar di dunia. Kami mempunyai individu yang serius, berpengaruh dan penting dalam bidang ini yang membimbing litigasi ini dan membantu kami dari belakang tabir. Apa yang akan kami lakukan dalam episod ini pada dasarnya ialah melalui beberapa perkara yang berbeza. Langkah undang-undang yang anda telah ambil baru-baru ini dan cuba mengaitkannya semula untuk membincangkan Park Slope ini serta penyenaraian hitam Israel di PBB, semuanya sekali jika tidak ada perkara lain. Jadi saya mahu penonton sedar bahawa kita tidak akan fokus pada perkara ini saja. Tetapi saya ingin berhujah sekejap dan katakan, anda tahu, sebagai peguam syaitan, wartawan telah menghabiskan berdekad-dekad, betul, mengambil pelbagai risiko untuk melindungi kerahsiaan proses pelaporan mereka, nota mereka, sumber mereka. Dan kemudian, ini secara teorinya boleh digambarkan sebagai, anda tahu, cuba menggunakan mekanisme undang-undang untuk menanggalkan perlindungan itu. Cuma anda menggunakan tabir urus korporat dan bukannya mencabar kandungan itu secara langsung. Jadi, bagaimana anda memberi respons terhadap perkara itu? Itu 100% bukan apa yang kami lakukan dalam apa-apa cara sekalipun. Biar saya jelaskan dengan sepenuhnya. Terdapat perbezaan besar dan penting antara menuntut bahan sumber sulit dan bertanya kepada sebuah syarikat awam sama ada ia mengikuti sistem kerajaan sendiri dan sama ada sistem tersebut berfungsi dengan baik. Kami sama sekali tidak mengatakan dalam apa-apa cara sekalipun supaya menyerahkan buku nota wartawan itu. Kami mengatakan apabila sebuah syarikat awam memberitahu pemegang saham bahawa kredibiliti adalah aset trust dan kemudian ia menerbitkan satu ruangan yang membuat tuduhan serius, malah saya berani katakan tuduhan palsu yang tidak masuk akal, pemegang saham berhak untuk bertanya sama ada mereka mematuhi polisi mereka sendiri. Lihat, mahkamah mampu membuat perbezaan-perbezaan ini. Mereka betul, mereka mengendalikan bahan-bahan sensitif. Mereka boleh menyunting apa sahaja yang perlu disunting. Boleh ada log keistimewaan, perintah kerahsiaan. Jika perlu, boleh ada semakan secara in-camera. Akan benar-benar menghadkan sebarang bahan yang boleh mengenal pasti sumber, betul? Sensitiviti bilik berita, itu memang satu kebimbangan yang nyata. Tetapi ia bukanlah kekebalan mutlak daripada tadbir urus korporat. Pindaan pertama melindungi kewartawanan, tetapi ia tidak menghapuskan tanggungjawab fidusiari. Dan sekiranya terdapat asas kukuh untuk menganggap bahawa tanggungjawab fidusiari memang telah dilanggar, apakah langkah seterusnya? Sekali lagi, jika mereka membuka rekod, mari kita lalui proses itu dan mereka menunjukkan proses niat baik yang serius. Baiklah, itu satu hasilnya. Kami tidak bersetuju dengan artikel itu, tetapi Undang-Undang Tadbir Urus Korporat adalah mengenai proses, bukan hasil. Jika mereka menunjukkan bahawa syarikat memang mengabaikan tanda amaran serius, yang termasuk mereka gagal menyemak dakwaan luar biasa, betul? Apabila organisasi seperti Persatuan Kanal Amerika terpaksa mengeluarkan kenyataan mengatakan kami tidak fikir itu benar, saya tidak pasti sama ada ia mereka atau orang lain seperti itu. Tetapi jika mereka melayan, anda tahu tuduhan anti-Israel atau tuduhan lain dalam artikel itu secara berbeza daripada dakwaan berisiko tinggi yang lain, itu menimbulkan satu set isu yang berbeza. Dan jika mereka berkata, kami tahu, kami mempercayai kolumnis kami. Itu bukan jawapan, betul? Kepercayaan bukanlah satu sistem kawalan. Sebuah syarikat awam tidak boleh menyerahkan risiko syarikat seperti ini hanya kerana orang itu mempunyai nama terkenal, betul? Sebenarnya, semakin berprestij penulis itu dan semakin luar biasa dakwaannya, semakin penting proses itu. Kerana jika tidak, anda akan menjadi seperti pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, betul? Di mana, untuk merapatkan jurang di sini, prestij menjadi pengganti kepada pemeriksaan sebenar. Betul. Jadi itu adalah 3 perkara tersebut. Tetapi apa yang berlaku jika anda menganggap memang ada pelanggaran? Jika anda mempunyai cukup bukti untuk mencadangkan begitu? Anda memfilkan saman liability derivatif pemegang saham. Bila mereka perlu memberi maklum balas kepada anda? Tarikh akhir mereka untuk memberi maklum balas adalah Jumaat ini. Jadi kita akan tahu dengan cepat sama ada kita perlu ke mahkamah untuk menguatkuasakan tuntutan ini. Okey, jadi mari kita bincangkan tentang Park Slope sekejap. Itu juga merupakan satu lagi cerita utama minggu lepas. Saya rasa pada ketika ini, kebanyakan orang sudah tahu. Tetapi Koperasi Makanan Park Slope telah mengundi dengan majoriti 67% untuk mengeluarkan barangan Israel dari rak mereka. Dan mereka melakukan itu selepas turut mengubah proses pengundian dalaman mereka. Jadi, anda sedang memfailkan aduan diskriminasi. Atau anda mengancam untuk memfailkan aduan diskriminasi terhadap mereka di bawah Undang-Undang Negeri New York. Dan undang-undang itu anda tentu boleh terangkan dengan lebih terperinci. Tetapi dari apa yang saya faham, melarang senarai hitam perniagaan berdasarkan kaum, asal negara, dan sebagainya.
Jadi, bolehkah Anda terangkan sedikit lagi tentang kisah ini? Sudah tentu. Dan saya ingin katakan, Anda tahu, kami tidak pernah menghantar surat tuntutan jika kami tidak maksudkannya. Jadi kami mahu mereka berundur, tetapi jika tidak, kami memang berniat untuk memfailkan samad. Undang-Undang New York mempunyai peruntukan khusus anti-boykot. Ia menjadikan adalah menyalahi undang-undang untuk memboikot atau menyenarai hitam, atau enggan membeli daripada, atau menjual kepada, atau berdagang dengan seseorang. Disebabkan oleh set ciri-ciri yang dilindungi ini yang termasuk asal negara atau kerana ciri-ciri yang dilindungi milik pemilik, ahli, pekerja atau pihak yang bersekutu dengannya dan sebagainya. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh koperasi itu ialah mereka secara literal mengamalkan boykot berdasarkan negara, betul? Barangan Israel sebagai barangan Israel. Dan sekali lagi, dalam mesyuarat yang sama, mereka juga seperti yang anda sebutkan telah membuang keperluan majoriti super 75% untuk boykot. Jadi persoalannya di sini ialah, bolehkah sebuah perniagaan di New York menolak untuk berdagang barangan kerana ia dari Israel? Dan kami rasa jawapannya adalah tidak. Maksud saya, sekali lagi, saya hanya ingin memahami logiknya sepenuhnya. Bukankah sebuah perusahaan swasta mempunyai hak untuk menentukan dari mana mereka mendapatkan stok barangan mereka? Itu soalan yang sangat baik. Swasta dalam konteks ini tidak bermaksud dikecualikan daripada undang-undang hak sivil. Jadi, biar saya beri contoh. Sebuah restoran boleh jadi swasta, betul? Sebuah kelab boleh jadi swasta. Sebuah kedai boleh jadi swasta. Sebuah koperasi seperti ini juga boleh jadi swasta. Tetapi apabila Anda beroperasi dalam bidang perdagangan, New York boleh berkata, "Hey, Anda tidak boleh mendiskriminasi dalam inisiatif berasaskan perdagangan terhadap kategori yang dilindungi, betul?" Ahli-ahli boleh mempunyai pandangan politik. Mereka boleh mengkritik Israel, mereka boleh menyuarakan apa sahaja yang mereka mahu. Mereka boleh menolak untuk membeli produk secara individu. Apa yang mereka tidak boleh lakukan ialah mengambil entiti perniagaan dan menjadikan diskriminasi asal negara sebagai polisi kedai. Adakah perkara ini pernah berlaku dengan negara lain? Seperti bagaimana undang-undang case mengenai perkara ini? Untuk negara lain. Ya, untuk barangan dari negara lain dan juga situasi lain. Seperti berapa banyak perniagaan lain yang Anda tahu telah mengambil tindakan terhadap Anda tahu. Anda sebenarnya tidak nampak mereka mengambil tindakan terhadap mana-mana negara lain untuk apa-apa pelanggaran hak asasi manusia, kononnya. Dan sekali lagi, itu adalah sebahagian daripada petanda apabila bercakap tentang piawaian berganda yang diskriminasi. Oke. Jadi, permintaan Anda ialah mereka perlu lakukan apa sebenarnya? Bahwa mereka membatalkan boikot itu, bahwa mereka mengisi semula rara. Mereka Semuanya. berhenti mendiskriminasi, betul-betul. Ia benar-benar berlaku. Permintaan yang sangat mudah ialah berhenti mendiskriminasi dan semua masalah Anda akan hilang. Tapi bukankah apa yang berlaku di sini sebenarnya berkait rapat dengan fakta bahwa mereka pergi dan mengumumkannya? Seperti jika mereka hanyalah sebuah perniagaan yang memutuskan untuk berhenti menyimpan humus kan, daripada pembekal tertentu, Anda tidak akan dapat menunjukkan kaitannya. Betul. Maksud saya, sampai satu tahap, jika Anda lakukan perkara-perkara ini secara pribadi, tanpa membuat kecoh tentangnya, tanpa terlibat dalam retorik antisemitik secara terbuka seperti yang mereka lakukan, mereka mungkin boleh terlepas daripadanya. Tapi Anda tahu, saya selalu cakap macam ni. Perkara yang menarik tentang orang bodoh yang berguna ialah mereka tetap bodoh. Dan mereka buat perkara seperti mengumumkan, "Hey, mari kita buat larangan berdasarkan asal negara." Dan pada masa yang sama, mari kita gunakan ia sebagai forum untuk mendiskriminasi dan mengganggu orang Yahudi. Jadi, sejauh mana mereka boleh menggunakan fakta, dan saya rasa awak ada sebut dalam surat awak, sejauh mana mereka boleh menggunakan fakta bahawa ada orang Yahudi di kedua-dua belah undian itu. Langsung tidak penting. Ia tidak menafikan tuntutan itu. Lihat, Undang-Undang Hak Sivil tidak tanya sama ada setiap orang Yahudi bersetuju dengannya atau tidak. Ia hanya tanya sama ada tindakan yang dipersoalkan itu mendiskriminasi atas asas yang dilindungi. Titik. Saya pasti ada wanita yang menentang hak wanita. Dan saya pasti pada masa-masa tertentu, mungkin ada orang kulit hitam Amerika yang tidak bersetuju dengan strategi hak sivil, betul? Perselisihan dalaman dalam komuniti yang dilindungi tidak menghalalkan diskriminasi terhadap komuniti itu. Dan sekali lagi, untuk lebih jelas, ini bukan pun tentang orang Yahudi semata-mata kerana mereka Yahudi, betul? Saya rasa ia Seksyen 296, ia membincangkan tentang boikot dan senarai hitam berdasarkan asal negara. Jadi pengeluar Israel, syarikat milik Israel, tidak semestinya orang Yahudi. Syarikat yang mempunyai pembekal dari Israel, malah perniagaan yang berkaitan dengan rakan kongsi dari Israel juga boleh terjejas. Jadi ia tidak pernah terhad kepada satu agama sahaja. Ia juga tidak terhad kepada satu set geopolitik sahaja. Ia mewujudkan persekitaran yang bermusuhan untuk orang Yahudi, rakyat Israel, mereka yang berkaitan dengan Israel, dan semua itu adalah ciri-ciri yang dilindungi. Baik.
Sekarang, betulkan saya jika saya silap, tetapi saya rasa aduan hak sivil pentadbiran boleh mengambil masa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan tunggakan siasatan. Ia mungkin satu kes yang lebih jelas dalam situasi ini. Tetapi, anda tahu, antara itu dan sebelum anda sampai ke sebarang penguatkuasaan yang mengikat, produk-produk Israel mungkin masih tidak berada di rak, betul? Jadi memang ada peluang sebenar untuk mendapat kelegaan jika mereka berpegang pada pendirian ini. Ya, betul kata anda. Agensi pentadbiran biasanya boleh jadi lambat. Jadi ini pasti bukan kelegaan yang akan berlaku serta-merta, kecuali mereka sedar dan buat perkara yang betul. Tapi anda tahu, proses undang-undang tetap penting walaupun sebelum ada perintah muktamad. Jadi, ia memaksa koperasi untuk menyatakan secara rasmi dan menjelaskan asas kepada polisi mereka. Dan ia juga memberi mana-mana vendor, ahli dan pengguna yang terjejas satu mekanisme untuk tampil ke hadapan. Ramai orang telah tampil dan menyertai kami sejak kami menghantar surat itu. Dan ia membawa kepada siasatan lanjut dan berpotensi, sekali lagi, diharapkan tindakan pembetulan. Dan juga, anda tahu, terdapat berbagai tekanan selari yang berlaku semasa anda melakukan perkara ini, betul? Ada tekanan deputasi, ada juga kemungkinan tekanan daripada rakan kongsi, betul? Mereka mungkin akan menyedari dengan cepat bahawa, anda tahu, apa yang mereka anggap sebagai aktivisme simbolik sebenarnya mempunyai akibat undang-undang dan juga perniagaan yang nyata untuk mereka. Jadi, tujuannya bukan sekadar untuk mengembalikan produk kerak. Ia adalah untuk menetapkan bahawa senarai hitam komersial seperti ini bukanlah tanpa kos dan ia tidak kebal daripada semakan hak sivil. Dan jika anda terlibat dengannya, anda boleh menjangkakan akibatnya. Okey, jadi bercakap tentang senarai hitam, usaha undang-undang anda sedang dibawa ke mahkamah. Pada masa yang sama, PBB secara rasmi telah menambah pasukan keselamatan Israel ke dalam senarai hitam globalnya. Dan pelaku yang disyaki melakukan keganasan seksual di zon konflik turut disenaraikan. Yang turut berada dalam senarai itu selama bertahun-tahun ialah Hamas dan Rusia. Jadi sebelum kita mengaitkan semua perkara ini bersama, apakah implikasi daripada tindakan itu? Sejauh mana waran tangkap terhadap rakyat Israel di ICC atau kes yang tidak berkesudahan di ICJ ini yang akan berlanjutan sekurang-kurangnya hingga tahun 2029 jika tidak lebih lama lagi? Maksud saya, implikasinya ialah kita hidup dalam dunia yang benar-benar pelik. Kadang-kadang, anda sendiri pun tak boleh mereka cerita seperti ini. Tapi lihat, walaupun laporan Setiausaha Agung PBB itu bukan satu sabitan. Ia bukan satu penghakiman. Ia tidak membuktikan sebarang tanggungjawab. Ia tidak menetapkan apa-apa pun. Tapi ia berbahaya. Ia berbahaya kerana ia menjadi infrastruktur naratif, betul? Dan cara ia berfungsi dalam semua perkara ini ialah, anda tahu, Badan Undang-Undang Antarabangsa, NGO, wartawan, aktivis, mereka semua saling memetik antara satu sama lain dalam bulatan yang saling berkait ini. Jadi satu laporan PBB dipetik oleh NGO, NGO dipetik oleh Akhbar, Akhbar dipetik oleh pihak yang membawa kes dipetik oleh ahli politik. Dan itu nampak seperti pengesahan bebas. Sebenarnya, ia adalah dakwaan yang sama diulang melalui 5 institusi berbeza. Jadi, adakah ia secara otomatik mengubah apa-apa di ICC atau ICJ? Tidak, tetapi ia mewujudkan cabaran politik dan bukti. Sebenarnya, semua orang patut tonton video dalam talian di mana penulis laporan itu sendiri mengaku dia tidak mengesahkan sebarang dakwaan. Dia tidak melihat sebarang bukti. Dan walaupun bukti ditawarkan, dia tetap enggan melihat sebarang bukti. Ini benar-benar satu situasi yang pelik. Saya tak pernah lihat apa-apa seperti ini, di mana mereka secara terbuka mengaku bahawa semuanya direka-reka. Tapi ya, lihat, secara umum, ini memang satu masalah serius dalam ekosistem yang kita bincangkan tadi, betul? Jadi, bila ia sampai kepada orang ramai, ia nampak seolah-olah datang daripada sumber bebas, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Dan saya rasa ia sangat berbahaya, terutamanya dalam hal ini, sebab saya bukan pakar dalam tuduhan keganasan seksual, tapi saya memang tahu banyak tentang antisemitisme, dan saya tahu ia sangat berbahaya di sini. Lihat, ini adalah antara dakwaan yang paling menghasut yang boleh dibayangkan. Dan seperti banyak dakwaan tentang antisemitisme secara sejarah, ia direka untuk memintas logik dan secara otomatik mencetuskan rasa jijik dan kebencian. Itulah sebabnya fitnah antisemitik lama sering berkisar sama ada ia berkaitan dengan keruntuhan moral seksual, atau penderaan kanak-kanak, atau meracun, atau penodaan hosti suci. Betul? Konspirasi tersembunyi. Semua perkara ini. Bentuknya berubah, tetapi fungsinya tetap sama. Ia cuba membuat anda melangkaui proses bertanya soalan dan terus mencetuskan rasa jijik dan kebencian. Jelas sekali. Dan dakwaan-dakwaan ini perlu disiasat. Tetapi Israel tidak sepatutnya dikenakan piawaian bukti yang lebih rendah seperti yang dilakukan oleh PBB. Perlu juga disebut, walaupun saya rasa ramai orang kini sudah tahu, bahawa artikel Christoph itu dikeluarkan, saya rasa, malam sebelum atau sehari sebelum satu laporan yang benar-benar membongkar, sangat berasaskan bukti tentang keganasan seksual oleh Hamas pada 7 Oktober.
Jadi, ia telah menjadi sangat berkesan dalam mengalihkan perhatian daripada perkara itu dan mencetuskan situasi yang tidak diingini. Saya tidak akan memanggilnya sebagai kesetaraan moral, malah ia lebih kepada kesetaraan tidak bermoral yang kita perlu buang dalam beberapa tahun akan datang. Jadi ya, lihat. Saya cuma nak cakap, salah satu perkara yang sangat diminati oleh para pemegang saham kami ialah garis masa itu. The New York Times melalui jurucakap berkata bahawa mereka tidak tahu laporan itu akan dikeluarkan dan ia akan dikeluarkan pada hari itu serta masa itu tidak memberi sebarang kesan. Saya akan beritahu anda bahawa saya telah mengesahkan dengan agensi berita lain dan saya telah melihat laporan yang diembargo yang mereka terima daripada Israel serta diberitahu tentang garis masa bila ia akan diterbitkan. Sukar untuk dipercayai bahawa saya mempunyai laporan yang diembargo dan tahu dengan tepat bila ia akan diterbitkan, tetapi The New York Times tidak tahu. Sangat menarik. Kami juga ingin melihat rekod-rekod itu. Tentang perkara yang Anda sebutkan mengenai tanggapan palsu bahwa semua sumber yang berbeza ini telah disahkan secara bebas, betul? Mewujudkan ruang gema yang besar di mana ia kelihatan seperti terdapat banyak penyelidikan bebas sedang dijalankan. Adakah itu pada akhirnya memberi kesan dari segi undang-undang? Seperti apabila Anda masuk ke mahkamah tempatan, adakah laporan PBB mempunyai sebarang pengaruh dalam hujah Anda atau hujah terhadap Anda? Apa itu? Jawapan ringkasnya ialah ia tidak sepatutnya. Awak tahu. Sebuah agensi hak sivil New York tidak boleh berkata, baiklah, PBB mengkritik Israel. Jadi, sebuah perniagaan di New York boleh memboikot barangan Israel, betul? Itu bukan cara undang-undang hak sivil berfungsi. Jika anda perlu menunjukkan sebarang jenis bias yang unik atau berniat jahat terhadap perkara-perkara ini, maka fakta bahawa laporan-laporan ini wujud di dunia boleh digunakan untuk mencadangkan bahawa ini adalah tindakan yang berasaskan fakta atau lebih objektif, bermotivasi secara objektif. Sekali lagi, ia tidak akan menjadi isu. Anda mungkin mempunyai alasan yang baik untuk membenci asal negara seseorang, tetapi Anda tetap tidak boleh mendiskriminasi mereka berdasarkan asal negara mereka, betul? Anda tidak boleh mendekati seseorang dan berkata, saya rasa kita mempunyai amalan perdagangan yang sangat tidak adil dengan China, dan oleh itu, saya akan mendiskriminasi Anda kerana Anda orang China. Anda tidak boleh mendekati seseorang dan berkata, saya benci Vladimir Putin. Dia tidak sepatutnya menyerang Ukraine dan kemudian mendiskriminasi mereka berdasarkan asal negara mereka kerana mereka orang Rusia. Dengan cara yang sama, Anda tidak boleh berkata, saya benci Israel kerana X, Y, atau Z, atau saya tidak suka Netanyahu, dan oleh itu saya akan mendiskriminasi Anda kerana Anda orang Israel atau kerana Anda berbangsa Yahudi. Sekali lagi Anda tahu, corporate hanya bawa perkara ini kembali kepada New York Times. Takbir urus korporat tidak bermaksud, PBB mengeluarkan satu laporan, dan oleh itu lembaga Times tidak mempunyai kewajipan untuk memantau risiko. Ia tidak ada kaitan dengan tanggungjawab fidusiari sebenar. Sekarang, sekali lagi, sudah tentu Anda betul. Ia adalah sebahagian daripada konteks fakta. Ia mungkin boleh menjelaskan mengapa dakwaan-dakwaan ini tersebar, tetapi ia sama sekali tidak melindungi perlakuan diskriminasi. Dan sekali lagi, apabila kita beralih semula kepada The New York Times, ia tidak menjawab sama ada syarikat itu mengikuti piawaian mereka sendiri atau tidak. Jadi, untuk soalan anda tahu, laporan itu menjadikan kebimbangan kami, saya rasa, lebih mendesak, bukan kurang mendesak. Kerana ia menunjukkan betapa cepatnya dakwaan-dakwaan yang tidak masuk akal, tidak diuji dan lemah seperti ini boleh menjadi naratif berita global yang kedengaran sangat rasmi. Dan itulah sebabnya institusi memerlukan proses dan piawaian serta akhirnya accountability. Okey, itu sebenarnya tempat yang baik untuk menamatkan perbincangan, tetapi saya masih ada satu perkara lagi yang ingin saya bangkitkan dengan awak, yang saya rasa awak ada sebut kepada saya sekejap sebelum rancangan bermula. Awak ada sebut bahawa awak telah mendapat kebenaran untuk meneruskan saman fitnah terhadap Francesca Albanese. Dan saya ingin beri awak 1 atau 2 minit. Saya tahu awak sangat gembira tentang perkara itu. Saya ingin beri awak 1 atau 2 minit untuk awak dan pasukan superstar awak bersama Encik Epstein dan yang lain-lain. Tapi beri kami 1 atau 2 minit latar belakang tentang perkara itu dan cuba kaitkan dengan beberapa isu yang telah kita bincangkan hari ini. Latar belakang mengenai kes itu. Kami telah memfailkan saman persekutuan di Colorado bagi pihak rakan-rakan Kristian, komuniti Israel dan Christians for Israel terhadap Francesca Albanese, yang merupakan bergantung kepada siapa yang anda tanya, sama ada penyandang atau bekas pelapor khas PBB untuk wilayah Palestin atas fitnah dan fitnah perdagangan serta gangguan thought yang menyalahi undang-undang. Kerana beliau secara terbuka menuduh rakan-rakan Kristian kami yang hanyalah badan amal Kristian yang menyokong Israel terlibat dalam jenayah antarabangsa yang sangat serius, termasuk pembunuhan beramai-ramai, apartheid, jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Beliau sekali lagi menyasarkan Badan Amal Kristian Amerika ini dan secara palsu menggambarkan sokongan mereka yang sah
amal dan keagamaan kepada komuniti Israel sebagai seolah-olah penglibatan dalam perbuatan jenayah. Dan sekali lagi, ini adalah satu kes yang sangat penting. Ia menguji sama ada seorang tokoh yang berkaitan dengan PBB boleh menggunakan prestij jawatannya untuk memberi legitimasi kepada tuduhan fitnah terhadap organisasi Amerika swasta dan kemudian cuba mengelak daripada dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kekebalan diplomatik atau fungsional. Mahkamah sudah pun memberi tumpuan kepada isu itu. Sebenarnya, Hakim Magistrat pada bulan Januari telah mengarahkan penyerahan hujahan tambahan mengenai sama ada kekebalan fungsional PBB meliputi penyampaian dokumen mahkamah dan apakah piawaian yang digunakan apabila plaintiff mendakwa bahawa tindakan tersebut berada di luar mandat rasmi, yaitu apa yang kami lakukan, betul? Jadi kes ini sekali lagi adalah mengenai pertanggungjawaban terhadap peperangan undang-undang yang memfitnah. Dia bukan sekadar mengkritik Israel, betul? Dia menggunakan kuasa jawatannya atau jawatan lamanya untuk menuduh badan-badan amal ini bersubahat dalam jenayah tertentu. Ia bukan keterlaluan. Ini bukan seperti Anda tahu, penghinaan politik. Itu adalah tuduhan dan ia memberi kesan kepada klien kami. Ia menyebabkan kerosakan reputasi dan ekonomi yang sebenar. Jadi minggu ini sebenarnya PBB telah memaklumkan kepada kami bahawa mereka merancang untuk campur tangan bagi pihak beliau. Dan sekali lagi, hujah yang dijangka daripada mereka ialah, anda tahu, Albanese adalah seorang pakar dalam misi dan oleh itu, beliau mempunyai kekebalan fungsional dan sebagainya. Itu adalah versi paling kukuh bagi hujah mereka. Anda tahu, Konvensyen mengenai keistimewaan dan kekebalan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu memang melindungi pakar yang menjalankan misi untuk tindakan rasmi, termasuk kata-kata tertentu yang diucapkan atau ditulis semasa misi itu. Tetapi perkataan utama di sini ialah imuniti fungsional. Dan imuniti fungsional, ia bukan imuniti pribadi. Ia bukan imuniti diplomatik. Ia bukan lesen untuk memfitnah badan amal persendirian. Jadi jawapan kami, sekali lagi, akan sangat mudah. Saya akan nyatakan di sini, tiada apa yang perlu disembunyikan. PBB boleh melindungi kerja rasmi PBB. Ia tidak mengubah kempen politik pribadi beliau serta serangan fitnah, ugutan, dan campur tangan salah terhadap organisasi Amerika swasta menjadi tindakan yang dilindungi imuniti hanya kerana beliau meletakkan gelaran PBB di sebelah namanya. Jadi Anda mahu mengaitkan semua ini dengan kemas antara Park Slope, New York Times, senarai hitam PBB, dan kes ini. Bagaimana Anda akan melakukannya dalam hanya beberapa ayat? Secara umum, jika Anda perlu memberikan satu garis utama kepada semua yang kami lakukan, apa yang kami lakukan bukanlah tentang penapisan. Ia adalah tentang accountability. Jika tuduhan itu benar, semua orang sepatutnya boleh menunjukkan bukti mereka. Jika boikot itu sah, koperasi sepatutnya boleh mempertahankannya di bawah Undang-Undang New York. Jika institusi berkuasa, termasuk PBB, menyebarkan fitnah anti-Israel atau bertindak berdasarkan fitnah itu tanpa mengikut peraturan yang mengikat semua orang lain, maka komuniti Yahudi juga berhak menggunakan undang-undang, sama ada ia New York Times, Francesca Albanese, atau PBB sendiri. Baiklah, kami akan terus berhubung dengan Anda. Dan hakikat bahawa Anda benar-benar mengambil cabaran ini dengan serius dan cuba berinovasi adalah satu sumber inspirasi. Anda dan saya perlu katakan organisasi lain juga. Dan saya sentiasa menghargai peluang untuk berbual. Semoga berjaya. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih.